tadi sebut oleh rakan-rakan saya bahawa nisbah menyusut, bukan naik, menyusut, atau 686 bilion pada akhir 2017. Tak ada angka 1 triliun, Tuan dan Puan. Dalam dokumen ini tak ada angka 1 triliun. Tak ada. Tak ada dalam dokumen PH resmi bentang dalam Parlimen angka hutang 1 triliun. Tak ada. Baik, okey. Caj pembayaran hutang juga dinyatakan pada 12.6% bagi tahun 2017 juga adalah bawah paras 15% kerajaan, ditentukan kerajaan, lebih rendah daripada 25 hingga 30% yang dicatatkan ketika tahun 1980-an dan awal 90-an. Maknanya pembayaran hutang kita memang berkurangan, memang mengucup di bawah kerajaan Barisan Nasional. Tuan dan Puan, saya juga nak sebut di sini bahawa kajian separuh penggal RMK 11 ini turut menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam sasaran kerajaan, iaitu pertumbuhan pelaburan awam swasta yang perlahan, pertumbuhan ekonomi yang menyusut, kadar pengangguran yang lebih tinggi dan sasaran defisit yang lebih tinggi sehingga tahun 2020. Ini berbeza dengan waktu kerajaan BN. Kita mensasarkan bukan balance budget tapi mungkin tinggi sikit daripada balance budget. 0.6%, 0.6% daripada KDNK. Sekarang ni dikatakan lebih tinggi. Jadi saya nak minta disahkan, ya. Jika pertumbuhan ekonomi yang direncanakan lebih rendah dan defisit meningkat, bagaimana agaknya kerajaan akan menggunakan hutang resmi kerajaan? Kerana defisit yang tinggi bermakna kerajaan akan membuat lebih banyak pinjaman. Lebih banyak pinjaman bermakna hutang akan bertambah. Oleh itu, saya nak tanya, hutang resmi kerajaan jumlah berbanding dengan KDNK menjelang tahun 2020. Apa di angka terbaru resmi yang boleh dinyatakan kepada rakyat? Tuan dan Pertua, kebelakangan ini ada beberapa pengumuman yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin menteri-menteri PH yang kerajaan bercadang untuk menjual aset-aset negara seperti aset-aset PNB, Khazanah, Felda, Felkra dan sebagainya. Saya suka menyebutnya bahawa di bawah kerajaan BN, aset-aset ini telah melambung naik. Nilai aset bersih BNM tidak termasuk reserve mata wang asalnya melihat pada 3 aset milik penuh kerajaan ini meningkat dari 313 bilion pada tahun 2008 kepada 684 bilion pada tahun 2017. Petronas sendiri melaporkan kini memiliki 147 bilion wang tunai pada akhir Mac 2018. Saya ambil maklum bahawa ada carangan untuk meminta badan-badan ini membayar dividen lebih tinggi. Berarti bahawa kerajaan BN telah meninggalkan aset yang tinggi untuk dibelanjakan oleh kerajaan PH. Bukan itu sahaja, dana GLC yang mewakili simpanan rakyat juga meningkat. Aset bersih KSWP meningkat dari 341 bilion pada tahun 2008 kepada 814 bilion pada masa ini. KSWP, silap. KWSP. Tersasul, Tuan dan Tuan. Nak laju. Dana seperti PNB, tabung haji, KUAP menunjukkan gandaan atau peningkatan 3 kali ganda bagi saiz aset bersih mereka untuk tempoh yang sama. Dihitung bersama, aset 7 entiti iaitu BNM, Khazanah, Petronas, KWSP, tabung haji, PNB, KUAP sahaja akan menunjukkan jumlah aset
telah meningkat daripada 847.8 bilion kepada hampir 2 trilion atau angka tepat 1,992.3 bilion ringgit. Ini dia track record kita mentadbir aset-aset negara, Tuan Yang Dipertua. Saya juga ingin memberi sedikit pandangan bahawa kerajaan mengumumkan bajet tahun depan akan bergantung kepada harga minyak mentah Brent yang ditetapkan pada $70 Amerika. Padahal bajet yang dibuat oleh BN untuk tahun ini $52 Amerika setong. Saya nak beri sedikit ingatan bahawa harga minyak ni terlalu volatile, Tuan Yang Dipertua. Tak ada siapa boleh andaikan dia akan kekal 70 ke, dia akan turun ke. Tapi kerana ini tertakluk kepada faktor-faktor geopolitik yang tak siapa pun dapat andaikan. Jadi dengan keadaan yang agak rapuh ini, maka kita tak seharusnya menetapkan bajet kita pada angka $70 Amerika setong. Kalau sekiranya harga minyak dunia jatuh, kita akan terperangkap, Tuan Yang Dipertua. Jadi inilah saya nak beritahu sesuatu yang membimbangkan saya nanti. Kalau sekiranya kita tetapkan harga minyak yang bergantung kepada faktor-faktor geopolitik, misalnya embargo Iran, misalnya sikap OPEC yang diketuai oleh Arab Saudi dan faktor-faktor yang lain. Tentang soal ekspor minyak kelapa sawit, ini saya nampak satu yang agak pelik, Tuan Yang Dipertua. Pada 4 bulan tahun ini, ekspor minyak kelapa sawit lebih tinggi daripada 4 bulan yang sama pada tahun 2017. Tetapi lepas masuk bulan ke-5 ke atas, ianya lebih rendah daripada bulan yang sama tahun sudah. Ini serius, Tuan Yang Dipertua. Sebab 650,000 pekebun kecil, kalau kita masukkan anak-anak mereka, isteri mereka, jumlah yang besar, merana sekarang ini. Merana. Saya masuk rancangan Felda, suram, Tuan Yang Dipertua, suram, tak meriah, terkesan dengan harga minyak sawit yang telah jatuh dengan begitu ketara. Tapi yang peliknya, ekspor Indonesia bertambah, ekspor Malaysia berkurangan, mengucuk. Kenapa? Ini yang patut kita tanya. Kenapa? Apakah langkah yang boleh dibuat oleh kerajaan PH dalam hal ini? Ini serius, Tuan Ketua. Ini bukan main-main. 650,000 orang kali 5, 3 juta lebih. Rakyat menderita. Ini tak termasuk getah lagi. Ini soal sawit saja, Tuan Ketua. Perkara lagi yang saya nak sebut sekarang ni ialah hubung dengan ECRL ni. Yang Menteri Kewangan yang saya bahas online tiap hari, trolling tiap hari. Dia kata kalau batal ECRL, kita akan dapat kembali 10 bilion dari pembatalan projek ini. Tapi kesemua pembayaran itu telah dibuat oleh Exim Bank kepada CCCC. Jadi kalau kita batal, ikut pada amalannya, Exim Bank dapat balik duit. Jadi saya nak tanya, macam mana kita boleh dapat 10 bilion balik? Macam mana tu? Jadi saya agak bingung sikit lah dalam hal. Mungkin akan dapat pencerahan dalam sikit masa lagi. Yang kedua saya nak sebut tentang ECRL, menelan belanja 55 bilion yang dikatakan melampau dan mendakwa kos sebenarnya lah 30 bilion.
Saya nak tahu kajian mana 30 bilion tu. Tahun berapa? Mungkin 15 tahun dulu. Tak tahu bila. Tapi jangan kita sebut angka saja. Kita mesti ada asas. Apa asas kita? Kita asas 55 bilion. Tak adalah kita kata 81 bilion, 55 bilion. Itu kalau kita nak buat double tracking. Kita belum buat keputusan lagi. Tuan Ibu Ketua, kita masih kaji. Tapi janganlah fokus pada soal hutang. Kita juga mesti ambil kira pendapatan. Kita mesti ambil kira juga pertumbuhan ekonomi. Kita mesti juga externalities, Tuan Ibu Ketua. Tahu tidak? Saya nak beritahu di sini bahawa kerajaan BN telah tetapkan bahawa di setiap stesen ECRL itu kita akan buat joint venture dengan kerajaan negeri. Termasuk kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negeri Terengganu, Pahang. Supaya setiap stesen itu berhampiran itu ada industrial site. Ada kawasan perumahan dan sebagainya. Ini semua adalah externalities, Tuan Ibu Ketua, yang tak diambil kira. Ini semua akan beri pendapatan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Ini mesti diambil kira. Kalau apa-apa keputusan pun tentang soal ECRL, mestilah dibuat secara menyeluruh. Bukan saja kos pinjaman. Walhal pinjaman itu 20 tahun, Tuan Ibu Ketua. Ada moratorium 7 tahun. Kadar faedah yang paling rendah di dunia. Lebih rendah daripada kalau kita pinjam daripada KWSP. Lebih rendah. KWSP 5.5%. Bukan, tak laluan. 3.2%. Bukan, tak laluan. Sikit. Sikit ya. Pendang? Ya. Okeylah, sebab saya nak banyak perkara saya nak cakap. Hanya Tak apalah, 11 minit saja lagi. Kalau ada masa. Ya, tak apa. Sebab saya takut tak ada masa. Sentuh. Soalnya sekarang ni, Tuan Ibu Ketua, peningkatan ekspor minyak sawit kita pada negara China dah berkurangan, dah habis. Dan kita tengok sekarang ni pelancong China. Kita tahu 35% menyusut. Tapi yang anehnya, Thailand, Indonesia, Vietnam, Cambodia semua naik bilangan pelancong dari China. Kenapa Malaysia pula menyusut sebanyak 35%? Dan nilainya 13 bilion, Tuan Ibu Ketua. 13 bilion. Kurang pelancong. Soalnya mengapa? Ini yang patut kita tanya. Baik, Tuan Ibu Ketua, saya juga berharap bahawa dalam isu 1MDB ini kita jangan terperangkap dalam soal politik. Soalnya kita nak pastikan setiap ringgit itu dapat kembali kepada negara Malaysia. Ini pokoknya. Jadi kita, sebab itulah antaranya saya telah usahakan settlement agreement dengan pihak Abu Dhabi. Saya telefon pada Putera Mahkota Abu Dhabi untuk kita buat satu penyelesaian kerana saya nak jaga hubungan diplomatik antara UAE dan Malaysia. Kita buat agreement pada tahun 2015. Dalam agreement itu, Abu Dhabi kita menerima $1 bilion Amerika dari IPIC. Lepas itu dia setuju. Dia setuju untuk membayar balik 3.5 bilion itu pada kita. Dan inilah yang dikata penukaran aset dengan hutang. Dan kita akan dapat balik kesemuanya $6 bilion Amerika. Ini merupakan penyelesaian kita. Jadi saya harap pada kerajaan PH teruskan perkara ini. Sebab kita nak dapatkan balik duit kita. Dan mereka kena interview orang di sana juga. Tuan Ibu Ketua. Kalau mereka ini dah tipu, kalau mereka dah kaut duit, tak kira siapa, kita kena tuntut daripada mereka. Jangan lepaskan mereka. Ini pendirian kita. Saya nak usahakan ini selepas pilihan raya. Memang. Sebab tu kita buat settlement agreement. Dan dia wajib bayar pada kita. Kita ada tempoh hingga tahun 2020. Jadi, saya minta PH bentangkan settlement agreement pada pengetahuan umum. Biar orang tahu apa sebenarnya. Tak ada apa yang kita nak lindung.
Jadi Tuan dan Ketua, projek TRX ni semua Menteri Kewangan kata boleh menguntungkan dan sebagainya. Jadi janganlah kita pula menghancurkan aset 1MDB. Kalau kita boleh dapat keuntungan, daripada dapat keuntungan, kita pula buat sesuatu rugi. Jadi kita sebab ada land lease development di sana, syarikat Australia yang terkemuka, ada juga HSBC dan syarikat lain yang menjadi pelabur di TRX. Begitu juga Bandar Malaysia. Kita tetapkan terminus high speed rail di Bandar Malaysia supaya nilai Bandar Malaysia meningkat. Jadi bila nilai Bandar Malaysia, asetnya meningkat, kita boleh bayar hutang 1MDB. Saya berharap jangan dipolitikkan soal ni. Kita nak supaya setiap ringgit duit rakyat tu mesti kembali kepada rakyat Malaysia. Ini kita tetapkan. Jadi saya harap itulah yang dilakukan. Saya tak nak sebut perkara lain, cuma di sini saya nak lahirkan agak pelik sebab bila saya terima 2 bilion, saya telah didakwa. Bila saya pulang balik 2 bilion pun saya telah didakwa. Ini agak pelik. Orang pulang balik duit pun kena dakwa, tuan-tuan. Jadi tak apalah, itu bab soal saya nanti. Saya berharap ianya dapat kita uruskan dengan baik. Saya mahu supaya setiap yang kita belanjakan tu, insya-Allah, ataupun duit 1MDB itu kita akan dapat balik. Tuan Yang Ketua, saya menutuplah ucapan saya. Oh ya, benar. Okey. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Pekan kerana bagi peluang saya untuk bersama dalam ucapan kajian separuh penggal. Saya nak tanya, untuk sebagai sebuah negara, kita nak merangsang ekonomi negara. Yang Berhormat Pekan, untuk makluman, kita perlu membelanja. Utamanya bila kerajaan terdahulu membuat keputusan untuk high speed rail dan juga ACRL. Dan ini satu keputusan yang boleh merangsang ekonomi negara. Akan bergerak segala pergerakan ekonomi termasuk rakyat. Kalau sebagai contoh, tentulah kita akan menggunakan besi, simen bila high speed rail ini dijalankan. Jadi ini akan berlaku economic cycle kepada seluruh negara, menjadi katalis ataupun pemangkin untuk kita menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi ketika ini kerajaan sekarang selepas PRU yang ke 14 ini telah membuat keputusan untuk membatalkan projek mega ini, high speed rail dan juga ACRL. Okeylah. Tapi dalam masa yang sama sekarang ini kita dapati untuk meneruskan Jabatan Bengkok yang mega juga peruntukan. Kat mana kita pun tak fahamlah kedudukan yang kerajaan Pakatan Harapan nak menjimatkan wang, di samping itu ambil balik pandangan yang dianjurkan oleh Perdana Menteri yang keempat dulu, orang yang muka sama, perangai sama, umur yang berbeza. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya nak dapat pandangan daripada Yang Berhormat Pekan berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kewangan kemarin. Dia sebagai seorang Menteri Kewangan, dia sudah ada rekod boleh panggil pegawai-pegawai daripada Kementerian Kewangan menyediakan peruntukan kepada seluruh negeri-negeri, iaitu grant per capita allocation yang telah kita tetapkan dalam bajet kepada seluruh negeri dalam federal institution ini. Saya nak tanya Yang Berhormat Pekan, berapa kalikah selama 28 tahun ini kerajaan Kelantan yang tak cukup duit nak bayar gaji minta dekat Yang Berhormat Pekan? Sebab dia dia dapat daripada Yang Berhormat Pekan sebagai Perdana Menteri pada ketika itu Menteri Kewangan. Sedangkan dia sekarang Menteri Kewangan yang boleh akses segala maklumat, dapat maklumat daripada pegawai-pegawai di mana duit yang kerajaan negeri Kelantan tak cukup duit bayar gaji, berapa kali sila bentangkan. Katakan tiap-tiap bulan tak cukup duit kot. Jadi saya minta Yang Berhormat Pekan tolong jelaskan berapa kali zaman Yang Berhormat Pekan sebagai Menteri Kewangan kerajaan Kelantan meminta duit untuk bayar gaji kepada kaki tangan, tidak termasuk allocation grant
yang telah diputuskan itu lain. Itu semua negeri dapat, tapi untuk bayar gaji silakan. Minta Yang Berhormat Pekan. Ya. Yang Berhormat Pendang. Yang pertamanya, saya nak nyatakan saya tak suka pada yang bengkok, saya suka yang lurus. Jadi kalau nak buat jambatan pun sebaik-baiknya jambatan lurus sebenarnya. Kalau yang bengkok sambung dengan causeway yang sedia ada, memang tak masuk akal. Kita belanja banyak tapi kesesakan tak dapat kita atasi. Sebab itulah zaman Tun Abdullah Badawi telah dibatalkan projek ni sebab Singapura tak setuju. Saya cuba, waktu saya Menteri Perdana Menteri, saya cuba cakap, meyakinkan Singapura untuk mansuhkan causeway. Sebab saya kata causeway ni dah tak menarik dari segi estetiknya, sesak, tak cukup dia punya kapasiti. Tapi Singapura tak mau. Dia nak kekalkan. Jadi kita tak dapat teruskan cadangan itu. Sebab cadangan saya nak buat jambatan lurus. Sebab jambatan lurus tu lebih menjimatkan perbelanjaan dan ianya boleh kita reka bentuk cara estetikanya yang agak indah. Jadi itu bab jambatan bengkok. Saya nak terangkan, bukan saya menentang, tetapi saya fikir ada cara kaedah yang lebih sesuai menjimatkan kewangan rakyat. Tentang projek-projek ECRL, high speed rail ni semua kita tahu. Macam ECRL ya, kita sebut dalam dokumen ni nak mengimbangi negeri-negeri pantai timur tentang pembangunan wilayah ni supaya lebih seimbang. Tapi dokumen ni tak sebut apa cara ni, bagaimana nak dilakukan perkara ni. Kita boleh sebut objektif, tapi sebarang objektif ni mesti disokong dengan projek program dasar. Ini yang saya kata saya sokong. Minta laluan. Saya nak habis, dekat habis ya. Poin dia. Nak habis dah. Ringkas saja yang habis. Saya siap. Saya nak habiskan ni. Sekejap saya tak bagi laluan, saya nak habiskan ni. Boleh jawab lepas itu ya. Poin yang penting, jangan tegur saya, jangan kacau. Sebab kalau kita sebut dalam dokumen ni ya, kita nak mengimbangi pembangunan wilayah ya. Tapi kita sebut bagaimana. Begitu juga nak mengimbangi Sabah Sarawak. Tapi tak disebut apa dia cara mana. Walhal jasa kerajaan Barisan Nasional pada Sarawak dan Sabah cukup banyak. Termasuklah Pen Borneo Highway tanpa tol. Satu perkara lagi sebut senang tol ni, Tuan Ketua, tak ada ulasan tentang manifesto PH sama sekali. Mana ada jasa di Sabah? Tak ada. Sekolah dah. Jadi jangan campur. Ini salah dari segi peraturan ya. Salah. Saya nak habiskan sebab ada 36 saat. Ada 35 saat saja lagi. Jadi saya nak sebut bahawa kalau kita batalkan satu projek tu, kesannya, externalities. Saya nak beritahu ya Tuan Ketua, ada seorang SME Cina Terengganu. Dia mengadu pada saya. Dia dah beli alatan landscape. Dia dapat subkontrak untuk projek ECRL. Dia dah beli. Sekarang ni dia dah macam bengang dah. Dia tak reti nak buat apa. Sebab dia nak kena bayar pembekal. Bila kita batalkan projek, kesannya all the way sampai kat bawah ni, Tuan Ketua, amat besar. Jadi itu saja. Baik, terima kasih Yang Berhormat Pekan. Gaji tak ada sebut. Gaji Kelantan. Gaji Kelantan tak jawab lagi. Nak bagi semua tahu ni. Pak Tomahan ni dibuat kepada PAS dan ikut kenyataan Perdana Menteri dahulu. Sebab tu kita bangkit. Biar semua tahu kalau betul-betul lah. Kita nak tak tahan siapa-siapa. Jangan melidak kerajaan. Jawab. Kerajaan Kelantan ada kemampuan bayar gaji. Cuma detailnya saya tak dapat tahu. Saya tak ingat. Detailnya saya tak ingat. Sebab saya tak sangka akan timbul. Tapi Menteri Kewangan dah jawab. Ya, dia akan jawab. Betul, jawab dengan tepat, dengan fakta. Baik, terima kasih Yang Berhormat Pekan. Masalah dia buat tuduhan. Yang Berhormat, jam telah tepat pukul 1, kita berhenti rehat. Dan disambung oleh Tuaran selepas